Okay, recording. So kita sambung dengan topik 2. Tajuk topik 2, subtopik yang seterusnya ni adalah shear force and bending moment. Okay. Kita nak kenal lebih lanjut tentang shear force dan bending moment. And the shearing force suffers sudden changes when passing through a load point. And the change is equal to the load. Okay, so nanti kita akan tengok apa dia shear force. The bending moment diagram is a series of straight line between load. The slope of line is equal to the shearing force between the loading point. Okay, kat sini ada contoh diagram untuk shear force and bending moment. Okay, shear force diagram and bending moment diagram. So kamu tengok kat sini ada beberapa rajah lah. Okay, ada beberapa rajah shear force. Ada beberapa rajah contoh actual structure. Contohnya kat sini pin roller. Ni kita dah tengok sebelum ni. Pin. So kat sini ada dua reaction, vertical dan juga horizontal. So roller, ini roller, kamu nampak segitiga, bawah dia ada roller 3. Okay. Tengok kat sini. Ada roller 3. So ni adalah roller. Roller ada satu reaction. Okay, roller ada satu reaction. So satu saja. Okay. Kalau kita ambil sebelah, kat sini kamu nampak ada satu point load. Okay. Kamu nampak ada satu point load. Point load. So point load ni sedang memberikan receh kepada rasuk. Ataupun shear kepada rasuk. Okay. Load ni tadi, P ni sedang memberikan shear pada rasuk. Okay. Pada rasuk. Okay. Okay, P. Kalau kita kerat salah satu sebelah dia, sebelah kiri ataupun sebelah kanan dia, so dia akan menghasilkan reaction di dalam internal, di dalam rasuk ni. Ya, kamu kerat. Ada load sebelah kanan ni dan kamu kerat. Kamu kerat ni dia sedang memberikan internal reaction. Okay, internal reaction. So internal reaction tu sebab dia tak ada horizontal, dia ada dua sajalah, vertical dan juga rotational ataupun moment. Ya, sebenarnya biasanya akan menghasilkan 3, satu lagi horizontal. Tapi disebabkan dia straight line macam ni, dia memberikan 2 sajalah, vertical dan juga moment. Ya, vertical dan juga moment. Okey. Kalau kamu kerat di sebelah kanan pula, kamu kerat rasuk ni sebelah kanan, so dia juga menghasilkan internal reaction yang sama. Okey, vertical dan juga rotational. Okay, vertical dan rotational. Okay, apa dia shear force? Shear force ni adalah daya ni tadi. Okay, load yang dikenakan. So pada tempat yang dia dikenakan daya ni akan berlaku shear. Okay, so berlaku shear ni maksudnya ada cross line lah, ada cross garisan kosong-kosong. Okay, ini adalah shear force. Sorry. Ini adalah shear force diagram. Okay, SFD. Shear force diagram. Okay, shear force diagram ni kita nak lukis dia, first kita kena lukis garisan kosong-kosong. Macam ni, garisan kosong-kosong. Okay, ni kosong-kosong. Okay. Kemudian kamu dah kira reaction. Sebelum ni kamu dah belajar macam mana nak kira reaction. So reaction yang pertama,
kita tengok daripada kiri ke kanan. Okay, tengok daripada kiri ke kanan ada RA. So, first movekan mengikut arah RA tu. Okay, arah RA dia positif, so naik ke atas. Okay, ni adalah RA. Okay, anak panah yang pertama ni adalah RA. Berapa jumlah dia? Jumlah dia adalah sama dengan jumlah RA. Okay, jumlah ni kat sini sama dengan jumlah RA ni. Okay, sama dengan jumlah RA ni. Kemudian, daripada A ke titik load ni, okay, A ke load, tak ada apa-apa daya. Tak ada apa-apa daya. So maksudnya, tadi ada RA, sekarang ni bawa RA tu sampai ke tempat yang ada load. Okay, dia tak ada perubahan force. Okay, tak ada perubahan force sampai tempat P ni. Okay, sampai tempat P ni. Okay, kemudian dekat P ni ada force. Okay, ada force, so kita ikut force ni berapa value dia. Okay, berapa value P ni. So, RA tadi, kamu tolakkan dengan P. Okay, dia mungkin akan, P ni mungkin lebih besar daripada RA. Jadi, bila P lebih besar daripada RA ni tolak yang lebih besar, dia akan dapat negatif. So, dia akan turun sampai ke bawah. Okay, dia akan turun sampai ke bawah. So, dia akan dapat jawapan dalam negatif. Negatif. Okay, ni turun. Okay, ni turun. Okay, turun sampai point ni. Kemudian, daripada titik load ni sampai ke hujung rasuk. Okay, di sini ke hujung rasuk ni dah tak ada apa-apa daya. Okay, dah tak ada apa-apa daya. So, dia bawa daya yang sama lah. Okay. Tak ada perubahan, so bawa daya yang sama sampai hujung B. Okay. Kemudian pada B ni ada RB. Okay, ni ada RB. Okay, ada RB. RB berapa? Okay, dia ke atas positif, so naik juga. Okay, naik ke atas. Positif ke atas, so dia akan berakhir dengan kosong. Bermula dengan kosong, berakhir dengan kosong. Cuma ada part positif. Okay. Ada part negatif. Okay, untuk shear force diagram. Okay, untuk shear force diagram. Okay, untuk bending moment diagram. Okay, bending moment diagram ni sebenarnya secara ringkasnya kalau kamu kira, dia adalah luas. Okay, dia adalah luas kawasan yang positif ni contoh. So, kamu kira kawasan yang positif ni berapa luas dia, kamu dapat satu value. Value tu adalah puncak ni. Okay, value tu adalah puncak kat sini. Okay, puncak kat situ. Sebab dia rectangular, so dia punya different dia punya garisan dia adalah straight line. Okay, sebab dia rectangular pada shear force, so dia punya garisan dia adalah straight line daripada kosong terus kepada jumlah luas kotak ni. Jumlah luas kotak ni bersamaan dengan moment. Okay, so ni adalah moment tinggi ni. Okay, tinggi ni bersamaan dengan luas kotak ni. So kamu terus garis ke situ. Jarak dia berapa? Jarak dia sama dengan daripada A ke titik P. So titik P tadi kat sini. So A ke P kat sini. Tinggi berapa? Tinggi tu adalah luas kawasan petak ni, rectangular ni. So luas tu berapa? Tinggi dia berapa? Ke mana? Ke titik load. So sinilah point dia. So garis terus straight line. Okay. Kemudian sebelah kanan ada negatif. Negatif. Negatif tu kamu kena tahulah ketinggian kat sini berapa. Okay. So jawapan dia dalam negatif. Negatif, luas dia pun negatif. Okay. Luas dia pun negatif. Jadi luas positif tolak dengan luas negatif. So dia akan turun semula. Dia akan turun kepada kosong. Okay. Luas positif tolak luas negatif. Okay. Mungkin value dia sama. Dia akan berakhir dengan kosong-kosong juga. Okay. Ini adalah bending moment diagram. Okay. Bending moment diagram. Okay. Contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang kedua. Okay. Cuma kali ni contoh yang kedua ni. Dia pakai uniformly distributed load. UDL. Okay. Apa beza dia? Kalau kamu tengok kalau point load ni tadi.
Dia naik, lepas tu tak ada apa-apa perubahan daya, turun terus. Bila kena pada P dia turun terus, lepas tu dia straight balik, kemudian kena pada RB dia naik semula. Okey, kita tengok pada UDL. UDL ni bermaksudnya ada perubahan daya sepanjang rasuk. Okey, ada perubahan daya sepanjang rasuk. Jadi kamu tengok pada shear force diagram. Okey, tengok pada shear force diagram ada perubahan daya sepanjang rasuk. Okey, ni maksudnya ada perubahan daya sepanjang rasuk. Okey, tadi ni yang melintang ni maksudnya tak ada perubahan daya. Okey, sebab tak ada load antara A ke titik P. Okey, sekarang ni A ke B ada perubahan. Jadi sentiasa ada naik turun. Okey, kalau daripada atas maksudnya dia akan turun lah. Load tu akan turun terus turun sebab dia UDL. Okey, kalau UDL ni daripada bawah ke atas dia akan terus naik. Tapi sending lah. Macam ni. Jadi ni UDL so dia daripada atas ke bawah, so dia sending ke bawah. Sending turun. Sending turun. Okey, untuk RA dengan RB dia sama. Okey. Dia sama. Sebab kita kena lukis yang itu dulu. Okey. Kita kena lukis RA dulu. Okey. Kita kena lukis RA dulu macam mana? Okey. First RA, kena tahu jumlah RA, berapa jumlah RA. So ini kamu perlu naikkan mengikut jumlah RA. Okey, RA nilai dia berapa? So ni nilai RA lah. Dan kat sini nilai RA. Okey, berapa nilai RA? Okey, naikkan. Jumlah dia berapa, naikkan. So value dia kat sini. Okey, sampai sini. Ni value dia. Okey, kemudian ada UDL. UDL ni Q kamu darabkan dengan L. Okey. Q darab dengan L. Q darabkan dengan L. Okey. Q darab dengan L. Jadi daripada RA tolak dengan Q darab L. Okey. Okey. RA berapa nilai RA tak kat sini. So nilai ni tolak dengan QL. Q darab L. So dia akan pergi kat mana? A ke B. Sebab panjang UDL ni A ke B. So dia pergi ke mana? Dia pergi ke B. Turun berapa? Turun tolak QL. Jadi RA tolak QL, dia pergi ke B. So dia terus turun value tadi. Bila kamu RA tolak QL ni, dapat satu value. Value tu kat sini. Okay, value ni kat sini. Dan kamu gariskan turun. Sending. Sebab dia UDL. Garis sending turun. Okay. So dia cross satu point kat sini. Okay, dia akan cross 1.00 kat situ. Okay, dah sampai titik B. Okay. Dah sampai titik B ada RB. Ya. Jadi RA tolak QL tadi dah dapat satu value. Kemudian value tu kamu tolak pula RB. Kamu campur pula RB. Sebab RB ni positif. Campur pula RB. So kamu akan dapat dia kosong. Okay. Dia akan pergi kosong. Okay. Dia akan pergi kosong semula. Okay. Ini untuk shear force diagram yang UDL. Okay. Tapi untuk bending moment diagram. Okay. Untuk bending moment diagram. Kamu tengok dia curve. Okay. Kenapa curve? Tadi straight line. Bila rectangular. Okay. Rectangular dia straight line. Kalau dia segitiga. Macam ni. Dia curve. Okay. Dia curve. Tapi sama juga. Kamu kira dia punya luas. Semua kamu buat dalam bentuk curve. Kamu kira luas tu dia akan dapat point kat sini. Okay. Luas ni. Kalau kat sini sebab dia penuh. So kamu tahulah. L per 2. Okay. Nilai ni adalah L per 2. So jarak dia ke mana? Ke L per 2. Ke L per 2. Tinggi dia berapa? Tinggi dia kamu kena kira luas segitiga ni. Ni atas ni. Kira luas ni, so kamu dapat point kat sini berapa. Okay. Kemudian dah dapat kat sini point positif. Kamu tolak pula segitiga yang sebelah kanan ni, point negatif. Bila kamu kira yang segitiga ini, tolak dengan segitiga ini, so kamu akan dapat semula dia kosong.
Okay. Satu naik, sending naik, bukan sending, lengkung naik, kemudian negatif. Segitiga juga atas ni, so dia lengkung turun. Okay, lengkung turun. Okay, ni macam mana secara ringkas nak lukis shear force diagram dan juga bending moment diagram. Okay, contoh-contoh lain, okay, sebelah ni lah, kamu tengoklah. Okay, mula-mula ada RA, ada RA, kemudian tak ada apa-apa daya, terus pergi ke W, kemudian ada W, tolak W, berapa nilai W tu tolak habis, so dia akan dapat mungkin jawapan dia negatif, so turun terus sampai negatif. Kemudian daripada W tu sampai W2 yang kanan ni, tak ada apa-apa, teruskan saja. Kemudian ada W per 2, okay, ke atas, so tolak ke atas balik. Okay, macam tu. Okay, untuk kira bending moment, okay, segitiga ni kamu kira berapa luas dia. Okay, jarak dia, ini jarak dia. Okay, ini akan jadi jarak dia. Tinggi dia kamu kena kira luas ni berapa. W per 2 darab L per 2. So, kamu akan dapat satu point kat sini. Okay, so sebab dia rectangular, kamu lukis dia straight line. Okay, kemudian sebelah kanan ada negatif. Rectangular juga. Daripada nilai ni, kamu tolak rectangular ni. Luas rectangular tu. Tolak, so kamu akan dapat dia negatif. So, dia akan turun. So, dia akan turun kosong-kosong juga. Okay. Okay, secara ringkas ini sama seperti contoh sebelah ni. Okay, ini untuk fixed end. Okay, fixed end ni sebelah kanan ada load, point load kat ujung. Point load ni, okay, ini garisan kosong-kosong dia kat atas. Okay, garisan kosong-kosong dia kat atas. Okay, ini kosong-kosong ni. Jangan terkeliru. Ini kosong-kosong kat atas. Tak semestinya semua naik ke atas. So, kamu tengok first daripada kiri, dia turun bawah. So, first turun ke bawah lah. Okay. Move yang pertama, dia turun ke bawah. Kemudian tak ada apa-apa daya. Tak ada apa-apa daya maksudnya terus bawa je kosong-kosong ni. Sama je daya, bawa yang daya yang sama ke kanan. Okay. Kemudian dekat sini ada reaction. Ada vertical reaction dan juga ada moment. Okay. Tapi yang ini shear force. Shear force ni kita ambil kira shear je. Shear ni berapa? Shear ni naik ke atas. Reaction ni naik ke atas. So naik ke atas. So dia akan dapat kosong-kosong semula. Tapi dia turun ke bawah. Dia negatif. Okay, dia negatif. Okay, dia negatif ni turun ke bawah. Ni turun ke bawah. Okay, jadi bila negatif, rectangular ni negatif. Okay, rectangular maksudnya descending straight line. Okay, descending straight line. Okay, jadi berapa? Okay, daripada sini sampai hujung ni. Okay, sampai hujung ni. Nilai dia kamu kena kira rectangular ni berapa luas. So kamu terus garis ke point tersebut lah. Garis terus ke point tersebut. Kemudian untuk bending moment kena tengok yang ni lah. Kena tengok dekat moment kat sini berapa. Moment kat sini berapa. Kalau dia positif maksudnya naik ke atas. Okay, naik ke atas semula jadi kosong-kosong. Okay, kosong-kosong. Okay, ni teori belum masuk betul-betul value W the value semua lagi. Okay, ni pun sama, cuma yang ni UDL. UDL dia akan menghasilkan segitiga pada dia punya shear force sebab dia ada perubahan load. Kamu kalau tak dengar saya cakap ni tiba-tiba senyap, kamu kena maklum kat saya. Dengar. Masih dengar? Dengar. Sebab kadang-kadang dia putus. Okay. Sebab dia UDL dia segitiga negatif. Kemudian bila dia dah dapat segitiga pada shear force ni, dia akan menghasilkan curve. Ni curve tak apa clear curve dia. Ini curve. Curve. Segitiga curve. Rectangular straight line. Okay. Next, kita tengok contoh calculation. Okay, ni kita dah buat lagi tu. Kamu dah dapat dah AY 5 kN, BY 5 kN. Okay. Okay, ni pun kita dah buat lagi tu. Ini adalah reaction. Okay.
Ini contoh-contoh yang kita buat hari tu. Okay, dapat AX, AY dan juga BY. Okay, ini adalah reaction. Okay, kita dah sentuh benda ni. Kita tengok calculation. Okay, shear force occurs when two parallel forces. Tadi saya dah terangkan benda ni dalam rasuk tadi. Kita nak tengok dia punya calculation dia. Okay, ni contoh. Sama juga macam contoh tadi. Okay, dah keluar tadi. Kalau point load, dia akan jadi macam ni lah. FA akan menghasilkan negatif positif. Kemudian dia bergerak pada titik P dengan daya yang sama. Sampai ke P ni, berapa nilai P tu kamu tolakkan semua sekali berapa. Dia dapat jawapan dia mungkin negatif. Dia turun ke bawah. Kemudian dah tak ada apa-apa daya. Kat sini tak ada apa-apa. So terus bawa daya yang sama. Sampai dekat B ni, ada FB. FB ni positif. So campur pula dengan FB. So di atas. Okay, jadi positif, negatif. Okay, so bending moment positif dan diturun balik lah. Okay, naik dan turun. Okay, positif maksudnya dia akan naik. Pada gambar rajah bending moment dia akan naik. Negatif maksudnya dia akan turun. Okay, ini tadi semua. Cuma moment tadi tak ada. So saya nak jelaskan tentang moment kat sini. So ada moment kat sini saya nak tunjukkan. So tadi beban teragi seragam UDL dah tengok. Tapi moment belum. Okay, moment. Bagaimana moment? Contohnya ada moment dekat sini. Okay, ada moment. So daya yang reaction yang terhasil mungkin pada FB, pada B ada satu, kemudian pada A ada satu. Okay, reaction. So, bila dia pusing arah jam pada tengah-tengah rasuk ni, bila kamu buat calculation, okay, FB kamu mungkin akan dapat jawapan dia dalam negatif. Okay, FB kamu akan dapat jawapan dalam negatif sebab dia turun bawah ni. Mungkin kamu akan dapat daya dia turun ke bawah ataupun negatif. Okay, kemudian kamu buat reaction, kamu mungkin dapat jawapan dia FA ni positif. Okay, positif. So macam mana nak kira, macam mana nak lukis shear force diagram? Okay, negatif ni turun bawah. So ni garisan kosong-kosong kat sini, kat atas ni. So langkah pertama adalah FB. Daripada kiri ke kanan. Ingat cara dia adalah daripada kiri ke kanan. Yang paling kiri adalah FB. FB tu dia turun ke bawah, dia negatif. So turun ke bawah. Okay. Ni step yang pertama. Nak lukis dia. Kemudian ada tak daya lagi? Dah tak ada. Yang ada moment. So moment tak ambil kira pada shear force. Jadi straight saja. Terus saja. Okay. Bila moment jangan ambil kira. Okay, terus. Okay, terus pada A. Kemudian pada A ni ada FA. Okay, FB berapa? FA ni berapa? Kamu campurkan lah. Kamu campurkan. So dia akan dapat kosong balik. Okay, kosong balik. Pada bending moment diagram pula, so kamu tak ambil kira dia punya force. Kamu tak ambil kira dia punya force. Force. Okay. Jadi dia start dengan kosong. Okay, dia start dengan kosong. Kalau kamu ambil dia, kena ambil rotation satu. Okay, kat mana dia berpusing. Contoh ambil kat titik ni. Okay. FA ni dia akan menghasilkan putaran lawan jam. Okay, FA ni dia akan menghasilkan putaran lawan jam. Okay, lawan jam. So dia akan turun. Okay, bila lawan jam dia akan turun. Kalau nak ikutkan dia akan turun terus straight sampai titik A. Kalau nak ikutkan. Tapi dia turun sampai point moment ni saja. Okay, sampai point moment. So turun sampai point moment. Kemudian apa yang berlaku, kita kena ambil kira moment tu. Okay, sampai point tu saja. So point ni kena cancel lah. Okay, sebab dia berhenti pada tempat yang ada moment. Okay,
pada point yang ada moment ni, campurkan moment pada point tersebut. M, contoh M M ni arah jam. So arah jam positif. So naik ke atas lah. Naik ke atas M. Jumlah dia M. So naik ke atas sejumlah M. Okay. Kemudian sambung balik, turun balik. Okay. Sambung turun balik. Sampai ke titik A tadi. Okay. 0,0. Dia akan habis dengan 0,0. Okay. Dia akan habis dengan 0,0. Okay. Ni. Kalau ikutkan ni dia akan terus. Tapi disebabkan ada momen pada titik tengah ni. So pada titik tersebut kamu kena ambil kira momen tersebut. So naikkan sejumlah M dan turun, baru sambung turun balik. Okay, ni contoh calculation yang pertama. Kita ambil yang mudah dulu. Point load. Okay, point load. So first langkah yang pertama adalah cari reaction. Pin ada berapa reaction? Pin ada berapa reaction? Roller ada berapa reaction? So kat sini ada RA ataupun ditulis itu AX. Saya ambil sama macam dia buat. Okay, saya ambil sama seperti yang dibuat oleh calculation ni. So ada A, Y. Sini A, X. Okay, sini B, Y. Okay, ni dah siap dia punya free body diagram. Okay, ada reaction, ada load. So seterusnya adalah lukis dia punya shear force. So yang free body diagram tadi, inilah free body diagram. Memang langkah pertama kena lukis dulu free body diagram. So ni free body diagram. Okay. Free body diagram. Okay, ni adalah free body diagram. Ada reaction AY. Ada reaction AX. Okay, ada reaction BY. Jumlah dia berapa? Kamu pun buat reaction seperti yang kita dah belajar sebelum ni. Dapatlah AX sama dengan 0. Okay. BY sama dengan 33. Okay. 3.33 dan AY sama dengan 6.67. Ini calculation daripada subtopik yang sebelum ni lah. Okay. Dapatkan AY, dapatkan BY. Mesti kena buat ini dulu. Okay. Mesti kena buat ini dulu. Okay. Sebelum kita buat shear force, mesti buat sini dulu. Yang ini dulu. Subtopik yang sebelum ni kita belajar. Okay. Langkah seterusnya kat sini adalah 6.67. AY ni 6.67. Apa yang kamu buat adalah pertama kamu kena buat garisan kosong-kosong. Okay, ini adalah garisan kosong-kosong untuk shear force diagram. Okay, ini shear force diagram. Okay, ini shear force diagram, garisan kosong-kosong. Okay, kamu buatkan. Okay, buatkan garisan kosong-kosong. Okay, next adalah dekat point A ni ada reaction AY. Berapa? 6.67. Arah dia ke atas. So, kita naikkan 6.67. Okay, ini adalah 6.67. Okay, kilo Newton. Okay, 6.67 kilo Newton ni point ni. Kemudian kamu tengok sepanjang ni tak ada apa-apa perubahan daya. Okay, tak ada apa-apa perubahan daya. So maksudnya dia bawa daya yang sama lah. Bawa daya yang sama 6.67 tu sampai kat sini. So kat sini pun 6.67 kilo Newton. Bawa daya yang sama sebab tak ada perubahan. Okay. Kecuali pada point yang 10 kilo Newton ni lah. Okay. Jadi kamu berhenti kat 10 kilo Newton tu. Daripada 6.67 ni, ini positif sebab dia ke atas. Kamu tolak 10 kN. Kenapa tolak? Sebab daya ni menunjukkan ke bawah.
Okey. Menunjukkan ke bawah, jadi kena tolak lah. 6.67 tolak 10, berapa? Okey. Kamu akan dapat negatif 3.33. So kat sini adalah negatif 3.33. Okey. Kilonewton. Negatif 3.33 kilonewton. 6.67 tolak 10. Okey. Daripada 10 ni sampai ke BY ni tak ada apa-apa daya. Tak ada apa-apa yang menghalang dia lagi. Daya lain. Jadi dia bawa daya yang sama, 3.33 ni terus ke titik B. Okey. Negatif 3.33 lah. Sampai sini pun negatif 3.33. Okey, tapi pada titik ni ada BY. Berapa nilai BY? Okey, nilai BY adalah 3.33 dan dia positif. Dia menunjukkan ke atas. Dia positif. Jadi tolak 3.33 campur 3.33. Jadi dia akan dapat jawapan kosong semula. Jadi dia bermula dengan kosong, berakhir dengan kosong. Okey, bermula dengan kosong, berakhir dengan kosong. Okey, ini adalah gambar rajah daya leceh. Okey. Untuk kira shear force, untuk kira shear force, kamu cuma kamu kira 6.67 6.67 darab dengan 2 berapa? Cuba kira, ambil kalkulator, kira 6.67 darab 2. 13.34. Okey, 13.34. Okey. 13.34. Okey, yang ini 3.33 darab dengan 4, dia akan dapat jawapan lebih kurang sama. Okey. Okey, jadi tadi berapa tadi? 13 point 34. Positif sebab di atas. Rectangular ni kamu kira luas dia tadi. Macam mana nak kira luas? 6.67 darabkan jarak ni berapa? Jarak ni adalah 2. Okey, 6.67 darab 2. Kamu akan dapat 13.34. So rectangular ni luas dia adalah 13.34. Okey, apa yang kamu perlu buat, disebabkan dia rectangular, dia straight line. Okey. Dia straight line ke titik yang ada daya tadi. Daripada kosong terus ke 13.34. Straight line. Okey, ini adalah straight line. Sebab kamu tengok tadi dia rectangular. 13.34. Sini 13.34. Okey, sampai point ni. Okey, untuk yang point yang seterusnya, cuba kamu tengok sini, negatif 3.33 kali dengan 4. Berapa nilai dia? 13.32. 13.32. Jadi 13.34 yang ni positif. Yang baru kamu kira tu negatif 13.32. Kamu tolak kan? 13.34 tolak 13.32. So kamu akan dapat jawapan 0.0. Kamu akan dapat 0.02 kan? Ya. Okey. Itu sebab kita ambil kira titik perpuluhan dia 2 titik perpuluhan. Kalau kamu ambil banyak lagi kurang dia punya nilai kat belakang ni. So sebenarnya dia menghampiri kosong jugalah. Okey, menghampiri kosong juga. Okey, ni acceptable lah. Acceptable 0.02, negatif 0.02 ataupun positif 0.02, acceptable. Okey, acceptable. Okey, sebab dia menghampiri kosong. Kalau kamu dapat 1 point tu salah dah. Okey, 0.5 dah salah lah. Okey, 0.05 pun dah salah. Okey. 0.02 is acceptable. Ini adalah gambar rajah momen lentur. Naik, turun. Okey, positif, rectangular negatif. Okey, yang positif naik. Okey, yang positif naik, yang negatif turun. Okey, itu yang berlaku pada
gambar rajah, moment lentung. Okey. Okey, ataupun kamu boleh calculate lah. Okey. Saya tunjuk cara yang paling mudah tadi tu. Okey, ataupun kamu boleh kira dengan menggunakan calculation. So kamu mula-mula ambil kira dia akan start dengan kosong. Okey, mula dengan kosong. Okey, kemudian ada daya RA 6.67. Okey. Ada daya 6.67. Jadi dia tak mula lagi sebab 6.67 ni bila kamu start pada sini 6.67 ni dia tak ada arm, dia tak ada distance. Distance dia berapa? Distance dia kosong. Jadi 6.67 darab dengan kosong, jawapan dia kosong lah. Jadi sebab tu dia bermula dengan kosong. Okey, bermula dengan kosong. Okey, kita tengok pada point, ini point C dia tanda Ini A, ini B. Okey, ini B. Okey, titik C tu kat sini. Okey. Titik C tu kat sini. Okey, jadi 6.67 ni dah ada arm. Okey, dah ada arm. Berapa? 2. 6.67 darab dengan 2. Dapatlah 13.34. Okey. 13.34. Sebab itulah bila kamu nak kira pada point C, kamu ambil ni sebagai pusat rotation lah. Sebagai pusat rotation. Jadi arm dia akan bermula daripada C. Distance dia akan bermula daripada C. Okey. Jadi AY ni tadi kamu perlu darabkan dengan distance. Jadi 6.67 darab dengan distance. Distance dia 2. Dapatlah 13.34. Okey. Pada titik B. Bila kata pada titik B, maksudnya rotation dia pada titik B lah. Rotation dia pada titik B. Okey. Bila pada titik B ni, dia ada dua daya yang akan menghasilkan moment. Moment kan? Moment. So ada dua daya yang menghasilkan moment. Yang pertama adalah 6.67 dan yang kedua adalah 10 kilonewton. Cuma yang mana satu positif, yang mana satu negatif. Okey, 6.67 ni bila rotation dia dekat sini, dia akan pusing ke sana. Dan yang ni dia akan pusing ke sana. Okey. Jadi yang ni arah jam. So yang ni adalah positif. Okey, yang ni pula yang 10 kilonewton ni pula dia lawan jam. Okey, dia negatif. Jadi ada satu tambah, satu tolak. Yang tambah adalah 6.67 darabkan dengan distance. Distance dia ambil kira daripada B. Berapa distance dia? Okey, daripada B ke 6.67. Daripada B ke 6.67. Okey. B ke 6.67. Sini lah. Sini sampai sini. Okey. 6 meter. So that's why kamu dapat tengok kat sini 6.67 darab dengan 6. Sebab distance dia ambil daripada B. Okey. Yang kedua pula 10 kilonewton. Tapi dia negatif. Jadi 10 ni daripada B inilah. Okey. Berapa jarak ni? 4. Okey. 10 darab 4. Dan dia pusing arah lawan jam. Dia negatif. Jadi positif 6.67 darab 6. Negatif 10 darab 4. Okey. Jadi yang negatif ni tolak lah sebenarnya. Okey. Tolak. Jadi tolak 40, tolak 40 dia akan dapat semula. Jawapan dia kosong. Okey. Ni 13.34 ni kat sini. Kemudian last kali kosong. Kosong balik semula kosong. Okey. Ini dengan cara calculation. Okey. Tapi dengan calculation ni maksudnya kamu akan pindah-pindahkanlah dia punya pusat rotation dia. Daripada A, tengok sebelah kiri saja. Tengok sebelah kiri saja. Tak ada apa-apa. Jadi kosong. Kemudian pindahkan ke titik C. Tengok sebelah kiri ada A. A ni ada reaction 6.67. Berapa jarak dia? 2. So 6.67 darab dengan 2. Okey, kemudian pindahkan ke titik C pula. Pindahkan rotation ke titik B pula. Okey, pindahkan rotation ke titik B. So jadi semua daripada B, tengok ke kiri ada AY. Kemudian ada 10 kN. AY ni arah jam. 10 ni lawan jam. Distance dia, yang AY ni 6.67 ni darab dengan 6. Okey, daripada B daripada B. Darab 6 dan 10 ni daripada B jarak dia 4. Okey. Ini yang kita buat calculation kat sini. Ada 2 6.67 darab 6 dan juga negatif 10 darab 4. Okey.
Okay, ada lagi satu calculation. Okay, ini calculation yang pertama. Ini adalah calculation huraian kepada calculation yang ini. Okay, inilah tadi Ini macam mana nak kira receh. Receh pun ada calculation juga macam ni. Yang positif. Okay, yang kat 10 ni ada negatif. Jadi tolak 6.67 tolak 10. So dekat sini akan menghasilkan akan terjadi receh negatif 3.33. Dekat point ni daripada kiri ke point ni ada 2, 6.67 dan 10. Jadi 6.67 tolak 10. Negatif 3.33 pada point C. Okay, pada point C. Okay, kemudian ni momento sama je sama macam tadi juga. Okay, calculation yang kedua. Cara calculation dia ada banyak calculation. Okay, ini 2 saja. Okay, tapi yang ni dengan yang ini lebih kurang je cara calculation dia. Okay, lebih kurang saja cara calculation dia. Okay, kita nak tengok point load yang kedua yang ada sending. Okay, point load dan sending. Sending ni 30 darjah. Okay, first kita kena buat receh, kena buat free body diagram. Okay, pin ada 2 reaction, roller ada 1 reaction. So reaction. Okay. Okay. Dah siap free body diagram. Okay, kirakan reaction dapatlah AX 13, BY 8.33, AY 9.17. Ini kita dah buat pun minggu lepas. Kita dah buat pun minggu lepas. Okay, so kirakan reaction. So hari ni kita tak nak kira reaction, kita nak kira shear force diagram. Okay, kita nak kira shear force diagram dekat mana? Dekat A, dekat C, dekat D dan juga dekat B. Jadi semua tempat yang ada perubahan ni kita nak ambil ataupun kita nak kira dia punya reaction. Kita nak kira dia punya shear force. Okay, contohnya dekat A. Dekat A ni dia tempat dia start. Okay, tempat dia start ni ada FA. Okay, ada FA. Berapa FA? FA ni reaction. Reaction dia ke atas. Jadi positif. Bila kamu kira FA ni ataupun AY ni 9.17. Jadi receh pada titik A ni adalah 9.17. Okay. 9.17. Okay. Yang ada pada titik A ni adalah AY. Jadi FA sama dengan AY. AY jadi AY dah ada nilai masukkan. Jadi FA pun adalah 9.17. Okay. Yang kedua titik C. Kita nak cari receh pada titik C. Okay. Pada titik C, okay, dah ada tadi AY. Okay, dah ada AY. Kemudian ada 10. Okay, ada 10. Jadi AY tolak 10. AY tolak 10. Okay, kita tengok yang sebelah kiri dia ada apa? Kita ada tengok ada AY ada 10. Pada dia sendiri ada 10. Jadi 9.17 sebab dia positif. Kemudian 10 ni ke bawah tolak 10. Jadi kita dapat receh pada point C. Okay, receh pada point C. Okay, ni nanti 9.17. Kemudian tak ada apa-apa daya. Maintain saja. Kemudian pada 9.17 ni tolak 10. Tolak 10 kamu akan dapat 0.83. Okay, 0.83. Bila kamu kira 0.83. Okay, next. Daripada C ke D ni tak ada apa-apa perubahan daya. So, kamu pergi, tak ada apa-apa perubahan daya ni maksudnya kamu maintain saja dia punya daya sampai ke titik D. Okay. Bila pada titik D ni ada daya 7.5. So, kita nak kira berapa daya tu. Jadi, FD dah ada negatif 0.83. Okay.
Dah ada negatif 0.83. Ataupun kamu boleh tulis balik daripada awal. Okay, FD. Okay, sebelah kanan tu ada AY tu 9.17. Kemudian ada 10. 10 tu ke bawah jadi tolak 10. Tolak 10. Kemudian kat sini ada 15 sinus 30. Berapa? Okay, 15 sinus 30. Okay, 15 sinus 30 berapa? Cuba kira seorang. 7.5. Jadi tolak lagi 7.5 sebab dia daripada atas. Okey, dapat sama tak? Negatif 8.33. Okey, so kamu akan dapat sama juga negatif 8.33. Kilonewton. Kalau kita buat satu persatu. Ni dah kira siap-siap. Ambil yang pada atas je. Kalau ikutkan cara nak kira macam ni lah. Macam yang bawah ni. Ada AY, ada 10. Barulah sampai D. D ni sinus 15 sinus 30. Baru dapat yang leraian daya vertikal ni. Okey, kemudian daripada sini, daripada D ke B ni dah tak ada apa-apa daya. Ini tadi dapat negatif 8.33. Okey, negatif. Ini pun negatif. Okey, tak ada apa-apa daya, so bawa saja. Negatif 8.33. Okay. Dekat point B ni, kalau kita kira balik, okey, ada AY, ada 10, ada 7.5 tadi kamu kira. Kalau kita tulis semula ikut betul FB yang pertama jumpa AY. AY ni 9.17. Kemudian tolak 10. Tolak 7.5. Kemudian tolak BY. BY berapa? BY 8.33. Bukan tolak, campur sebab dia ke atas. Tolak 8.33. So kamu akan dapat semula jawapan dia kosong. Okey. Okey, daripada sini tadi negatif 8.33 tolak 8.33, so dapat semula kosong. Okey, ni gambar rajah daya Ricci. So macam mana pula nak kira gambar rajah momento? Okey. Secara mudah kamu akan kira luas. Okey. Tu cara yang paling mudah. Kamu akan kira luas ni berapa? 9.17 darab dengan berapa ni? Panjang ni berapa? Panjang ni 2. So 9.17 darab dengan 2 berapa? 18.34. Sebab dia positif, dia ke atas. Jadi dia ke atas. Positif. Okey. Ke atas. Okey, kemudian kat sini kamu tengok dia negatif. Okey. Negatif. Kamu kena kira luas kawasan ni berapa. Jadi yang asal tadi kamu tolak dengan luas yang negatif ni. Asal dia 18.34. Dia dah stay dekat 18.34 pada gambar rajah momento. Tolak negatif 0.83 darab dengan 2. Jadi berapa ni? 0.83 darab 2. Kamu akan dapat 1.66. Tolak kan? 18.34 tolak 1.66. So kamu akan dapat 16.68 lah. Sebab dia negatif, dia turun. Dia turun. Straight line lah sebab dia rectangular. Pada shift 4 dia rectangular, dia straight line. Kemudian lagi negatif lagi. Negatif lagi. Turun lagi lah maksudnya. Dia akan turun lagi. Berapa? Kamu bilang pula, kamu kira pula luas ni. Negatif 8.33 darabkan dengan 2. Berapa ni? 16.6.
6. Betul? Tolak lagi 16.66. Jadi kamu tolak lagi 16.66, dia akan dapat 0.02 macam tu lah. Ya, masih lagi terima lah 0.02. Okey, menghampiri kosong. Okey, jadi bermula dengan kosong, berakhir hampir kosong. Okey, ini secara gambar rajah dari Ricci transform tu gambar rajah momen menentu. Okey, tak tengok pun dia punya ni langkah 4 ni. Saya tak tengok pun langkah 4 ni. Saya masih boleh lukis gambar rajah momen menentu. Okey, hanya berdasarkan gambar rajah dari Ricci saja, shear force diagram. Tapi kalau kamu nak calculate, okey, ini cara dia lah. Okey, nak calculate, so ni cara dia. Okey, macam mana nak calculate? Okey, calculate ni dia akan ambil masa sikit. Calculate ni akan ambil masa sikit berbanding kamu faham daripada shear force tukar kepada gambar rajah momen menentu. Kalau kamu faham ni, dia akan mudah je. Terus tukar transform, jadi dia jimat masa. Tapi kalau kamu blur, tiba-tiba nak exam blur, so guna calculation. So cara dia sama. Okay, pertama kita akan pindahkan point rotation kita. Okay, by moment. Pengiraan gambar rajah momen menentu ni adalah by moment. By moment ni kita ambil satu persatu point rotation daripada A, kemudian kita pindahkan ke C, kemudian kita pindahkan ke D, kemudian kita pindahkan ke B. Okey. Jadi pada point A, kita hanya lihat dia ke kiri saja. Kita lihat ke kiri. Ke kiri tak ada apa-apa, so kosong. Okey. Saya pindahkan point rotation dekat C. Okey, bila pindahkan point rotation dekat C, dekat sini ada AY. Okey. AY ni berapa? AY ni 9.17. Moment dia berapa? Dia punya distance berapa? Daripada point C, distance dia adalah 2. Jadi 9.17 darabkan dengan 2. Okey. Arah dia adalah arah jam. Okey, arah dia adalah arah jam. Okey, point C pusat rotation, so dia akan pusing arah jam. Okey, tengok yang sebelah kiri sahaja. Okey. Okey, dah siap. 18.34. 9.17 darab 2, 18.34. So dah boleh tanda 18.34. Okey, sekarang kita nak pindah ke point D pula. So pindahkan rotation dekat point D. Okey, ni dah jadi point rotation kita. Okey, tengok sebelah kiri ada apa? Tengok sebelah kiri ada AY dan juga 10 kN. Jadi kita kena ambil kira AY ni 9.17. Distance dia kali ni adalah 4. Sebab distance dia kini adalah daripada D. Daripada D ni ke AY adalah 4. 2 campur 2. 4. Jadi 9.17 darab 4 dan dia masih pusing arah jam. So inilah 9.17 darab 4. Tapi yang 10 kN ni dia pusing arah lawan jam. Okey, dia negatif. Rotation dia tu negatif. Jadi rotation negatif, so kita letakkan tolak. Daya dia 10, kita letakkan 10. Distance dia 2, kita letakkan 2. Distance dia daripada titik yang baru iaitu titik D. D kat sini. Okey. D ke C 2. So darab dengan 2. Kira dapatlah 16.68. So kamu kira 16.68. Okey, 16.68 kat situ. So gariskanlah. Tadi tak garis lagi, tadi tanda saja. Okey, gariskan. Okey, point yang ketiga, point B. Okey, point B ni, so kita pindahkan rotation kita dekat point B. Okey, ni akan jadi point rotation. Okey, point B ni akan jadi point rotation. Tengok ke kiri ada apa? Tengok ke kiri ada 9.17, 10 dan juga 7.5. Okay, 9.17 daripada B berapa distance? Distance dia adalah 2, 4, 6. Campurkan 6. Campurkan jadi 6. Jadi 9.17 distance daripada B 6. So 9.17 darab 6 arah dia positif.
Okay, arah dia positif. Kemudian, okay, ini selesai. Kemudian kamu tengok yang 10 ni. 10 ni distance dia daripada B berapa? 4. Dia pusing arah jam ke lawan jam? Dia pusing arah lawan jam. So, negatif. Okay. So, negatif 10 darab 4. Okay. So, kita tengok yang ketiga pula. 7.5 ni. Okay. 7.5 pun negatif juga. So, tolak juga. Tolak 7.5 darabkan dengan distance. Distance daripada B 2. Darabkan dengan 2. So, selesaikan. Ini darabkan 6. 10 darab 4. 7.5 darab 2. Selesaikan, kamu akan dapat jawapan kosong. Okay. Dapat jawapan kosong. Yang ni dapat teruslah sebab dia calculation ni akan lebih tepat. Berbanding kamu direct transform daripada gambar rajah daya Ricci. Jadi kalau kamu direct transform, kamu akan dapat 0.02. Tapi kalau kamu pakai calculation, dia akan dapat kosong. Tapi kedua-dua jawapan tu is acceptable. Okay. Still akan bagi markah full untuk rubrik lah, untuk pemakahan. Okay. Dua-duanya akan bagi markah full. Okay. Sebab dia dalam julat jawapan yang boleh diterima. Okey, ini macam mana nak kira gambar rajah dari Ricci dan juga momento. Okey, sending. Okey, seterusnya. Ini moment load. Moment load ni ada satu point load jugalah. Okey, dia kenakan juga satu point load. Okey. Okey, boleh nak buat soalan yang moment load ada, point load ada, UDL pun ada. Tak ada masalah. Okay, first kena dapatkan dululah. Pin ada BY dan BX. BY dan BX. BX nampaknya macam kosong sebab tak ada daya horizontal. Roller satu saja. Okay. Roller ada AY saja. So kena kira AY, BY dan BX. So dapatlah BY dan AY. Mana AY? Ni. Okay, AX kosong. Kira menggunakan kaedah reaction. Buat cari shear force diagram dulu. Kemudian gunakan prinsip. 3 prinsip tu. Horizontal moment equal to 0. Vertical moment equal to 0. Dan juga total moment equal to 0. Jadi kamu akan dapat AX berapa, AY berapa, BY berapa. Okay. Daripada kaedah tu. So dah dapat ini. Barulah kita boleh lukis daya Ricci. Okay. Barulah kita boleh lukis daya Ricci. So kamu boleh tengok by calculation. Okay. Kalau kamu nak tengok dengan cara calculation, okay, kamu boleh tengok kat sini. Okay. Macam mana nak lukis daya Ricci. Okay. Tapi bagi saya, AY ni berapa? 1.67 ke atas. So terus naikkan ke atas. Okay. AY 1.67 ke atas. Kemudian daripada AY ni ke titik ni dah tak ada apa-apa daya. Okay, cuma pada titik ni je lah ada 5. Jadi sebelum tu tak ada. Jadi bawa dulu semua daya yang sama. Ke titik 5 kN. Kemudian baru tolak 5 kN. Okay, dah sampai sini. Dah sampai sini baru tolak 5. 1.67 tolak 5 berapa? Negatif 3.33. Ni 1.67 tolak 5. Jadi jawapan dia 3.33. Okay, turun. Okay, kita dah sampai sini. Dah sampai sini. So kita move ke titik seterusnya. Ke titik moment. Ke titik moment. Okay, 2 lagi. Kita move ke titik moment. Sampai situ. Sebab tak ada daya. So kita maintain saja. Pada titik moment ni pun tak ada daya. Moment ni dia bukan daya. Dia adalah moment. Jadi kita teruskan lagi. Okay. Kita teruskan lagi dengan daya yang sama. Negatif 3.33. Dan pada BY ni ada positif. Positif berapa? Positif 3.33. Okay. Jadi tolak 3.33 campur 3.33. Kamu akan dapat jawapan kosong. Okay. Saya tak tengok pun ni. Ni saya tak tengok pun.
Tapi saya masih boleh lukis shear force diagram. Okey. Okey. Tak tengok pun boleh lukis Okey, tapi kalau nak kira, okey macam ni lah. Okey, saya tunjukkan juga. Pertama, kita kena tengok daripada kiri, daripada point ni ke kiri, tak ada apa-apa, melainkan ada satu daya AY. Jadi kita ambil kira AY tu ke atas. Jadi AY tu FA sama dengan AY. Masukkan nilai AY 1.67. Jadi FA adalah 1.67. Okey, 1.67. Kemudian dekat FC, pindahkan kat sini pula. Dia memang kena pindah-pindah. Sama juga dengan moment nanti, pindahkan pula. Pindahkan ke D, pindahkan ke B. So, receh pun sama. Pindahkan ke C. So, dekat C, tengok sebelah kiri ada AY dan juga 5 kN. Jadi, bawa dulu sampai C. Dekat C ni baru kita tolakkan. Tolak 5. Okay, 1.67 sebab AY tadi. Kemudian tolak 5. Tolak 3.33 sampai kat sini. Kemudian C ke D, daya yang sama. C ke D, tolak kosong sebab moment ni kita tak ambil kira. Moment ni kita tak ambil kira. Okey, saya maintain sajalah. Negatif 3.33. Kemudian D ke B. Okay, D ke B. Masih tak ada apa-apa, so maintain saja. Kemudian pada titik B. Okay, pada titik B ni ada daya AY, ada daya 5 dan juga ada daya BY. Jadi bila kalau kamu susun AY ni tadi 1.67 tolak 5 campur pula dengan 3.33. Okey. Jadi kamu akan dapat jawapan kosong. Okey. By calculation. Okey, sama juga dengan moment lentur, kita kena ambil satu titik. Titik yang pertama dulu A. A ni moment. Okey, kamu kena bezakan force dengan moment. So kat sini tak ada moment. Okey. Force ada AY, tapi AY ni jarak dia kosong. Jadi AY jarak kosong sama dengan kosong. MA sama dengan kosong lah. Kemudian bila kita pindah dekat C, barulah AY ni menghasilkan moment. Dengan distance dia sebanyak 2. Okey, dengan distance dia sebanyak 2. AY darab dengan 2. Okey, dapatlah 3.34. Okey, 3.34. Okey, kemudian MD. Kita pindahkan kat sini pula. Okey, kita pindah kat sini. So AY ni distance dia sekarang dah 4. Dan bila kita pindahkan D, AY ni distance dia dah 4. Jadi AY tu 1.67 darab 4. Kemudian 5 ni distance dia adalah 2. Okey, distance dia adalah 2 ni. Okey. Ada lagi tak? Tak ada. Okey, ada tapi moment. Okey, so kita kena kira sebelum moment dan selepas moment. Okey, sebelum moment 1.67 darab 4 tolak 5 kali dengan 2 dapat negatif 3.32. Okey, kat sini. Selepas moment ni negatif 3.32 ni kamu campur dengan jumlah moment ni. Jumlah moment ni katakan 10, jadi negatif 3.32 yang kamu dapat tadi campurkan dengan 10. So campurkan dengan 10, dia akan terus campur jadi 6.68. Okey, dapat 6.68. Okey. Kemudian pindahkan pula ke titik B. Okey, rotation ni pindahkan ke titik B. So kena ambil kira semualah. AY 5 moment. Okey, AY sekarang ni dah jarak dia dah 6. Okey, 6. 5 ni jarak dia dah 4. 4. 10 tak perlu darab dengan jarak sebab dia moment. Tak perlu darab dengan jarak sebab dia moment. Dia moment. Tak perlu darab dengan jarak. Yang perlu darab dengan jarak adalah force. Untuk lukis gambar rajah moment lentur. So, buatkan calculation, kamu akan dapat lebih kurang 0.02 ataupun mungkin kamu akan dapat jawapan kosong. So, next terus move pada kosong. Okey. Ni kaedah moment lentur menggunakan calculation. Kalau tak nak menggunakan calculation, kertas pun bersih suci aja, clear,
tak ada calculation, kamu boleh kira saja luas kat sini. Ini positif. So kamu kena ingatlah positif di ke atas. Naik. Berapa luas ni? 1.67 darab dengan 2. 1.67 darab 2 adalah 3.34. Terus gerak ke 3.34. Okey. Kemudian dia negatif. Ni negatif Negatif. Negatif. So, turun. Ni akan turun. Berapa turun? Okey, berapa turun? Negatif 3.33 darab dengan 2 juga. Okey, daripada mana turun? Dia turun daripada 3.34 tolak 3.33 darabkan dengan 2. Jadi akan turun banyak lah. Dia akan turun banyak kat sini. Turun banyak. Dapat jawapan negatif sebab 3.34 tolak 6.66. 3.34 tolak 6.66. Jadi akan dapat jawapan dia negatif. 3.32. Okey. Kemudian dekat sini ada moment. Dekat sini ada moment. Berapa nilai moment tu? Okey, berapa nilai moment tu kamu campurkan. Campur dia akan terus naik Kalau ada moment terus naikkan ke atas. Kalau 10 maksudnya 3 negatif 3.32 campur 10. Jadi negatif campur 10. Negatif 3.32 campur 10. Jadi dapatlah 6.68. Positif lah. Sebab positif. 10 ni positif. Okay, dapat 6.68. Okay, kemudian tengok semula pada kat sini kita kena kira dua benda Satu sebelum moment dan selepas moment. Okay, kemudian selepas D tu dia negatif lagi. So dia akan turun semula lagi. Okay, dia akan turun lagi berapa? Negatif 3.32 negatif 3.33 darab dengan 2. Jadi 6.68 ni tolak lagi. Ini darab 2 jadi 6.66. Jadi 6.68 tolak 6.66 jadi dah dapatlah 0.02. Okey, ini lebih kurang menghampiri kosong lah. Dia start dengan kosong, habis dengan kosong. 6.68 tolak 6.66. Okey. Tak guna ini pun. Tak guna pun. Masih boleh lukis bending moment. Okey. Tapi kalau tak dapat juga secara terus macam ni, masih boleh calculation lah. Shear force dan juga momentum. Okey. Ini distribution load. Okey, distribution load. Ada banyak lagi ke? Okey. Saya ingat saya nak stop kat sini. Kita boleh sambung lagi esok lah. Okey, bab 2 ni pun nak kena hadam macam mana nak buat point load dengan moment. Okey. Terutamanya yang point load. Kamu dah boleh buat tutorial yang itu. Tutorial 1 tu kan. Kamu cuba lukis shear force pula kali ni. Esok kita akan sambung dengan yang UDL dan moment. Okey. Semua masih bersama saya ke? Masih. Masih Okey, semua masih Semua hadir tadi, saya tak perlu ambil attendance lah. Semua hadir ni 31. Ada yang tak hadir ke? Lim? Bukan. Veronica, Teresa, Shalin, semua ada Semua 31 ada.